haraf. Ya. Puan bunga, ya Allah, temukan ustaz kami bersama di syurga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, tuan-tuan, kalau kat syurga tak nampak saya, tarik saya tuan-tuan. Boleh? Baik. Tak apa, fokus tuan-tuan. InsyaAllah. Saya suka orang doakan saya masuk syurga tuan-tuan. Baik. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan. Tiap-tiap kali jumpa haraf, apa nak kena buat? Tulis dekat ruangan komen. Tiap-tiap kali jumpa haraf tuan-tuan, apa yang kita nak kena buat? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Minggu lepas kita belajar satu topik terkait dengan haraf. Saya nak tanya tuan-tuan, ya. Tiap-tiap kali jumpa haraf, apa yang kita nak kena buat? Tulis dekat ruangan komen. Ahsantu. Jumpa haraf, wajib cari nama, wajib cari fungsi. Dan saya dah bagi tahu pada tuan-tuan, ya, tahu nama haraf, automatik tahu fungsi haraf. Tahu fungsi haraf, automatik tahu nama haraf. Sebab nama dan fungsinya saling berkait, tuan-tuan. Saling kait mengait, saling ada ikatan. Jadi pada minggu lepas, kita ada belajar satu tajuk yang namanya haraf penyambung. Haraf penyambung cerita. Ataupun dalam bahasa Arab, kita sebut sebagai apa tuan? Sebagai haraf ataf. Haraf apa? Haraf ataf. Jadi apa fungsi haraf ataf ini tuan? Apa fungsi haraf penyambung cerita? Fungsinya menyambungkan cerita lah. Ya. Fungsinya menyambungkan cerita, iaitulah, ya, haraf penyambung cerita ni dia nak bagi tahu kita ayat yang kita belajar pada hari ni ada kena mengena ke tak ada kena mengena. Kalau ada kena mengena, maka confirm haraf itu haraf penyambung cerita. Sebab apa? Sebab fungsinya untuk menyambung cerita. Fungsinya nak bagi tahu kita ayat hari ni, ayat yang kita belajar hari ini, dia kesinambungan. Kesinambungan daripada ayat yang kita dah baca. Ya? Haraf penyambung cerita ni, fungsi dia nak bagi tahu ayat yang kita belajar hari ini ada kaitan tuan. Ada kesinambungan dengan ayat yang kita dah belajar pada minggu lepas. Tulis dekat ruangan komen. Ingat lagi kita ingat. Ingat lagi kita ingat tuan. Haraf penyambung cerita kan. Haraf penyambung cerita. Fungsi dia apa? Menyambungkan cerita lah. Ya, saya dah kata, tahu nama, automatik tahu fungsi. Haraf penyambung cerita, sambung cerita lah ustaz. Apa lagi kan? Bermakna, ayat yang kita belajar hari ini ada kaitan dengan ayat yang lepas. Itu fungsi haraf penyambung cerita. Dan saya dah bagi tahu tuan-tuan. Ya? Saya dah bagi tahu tuan-tuan, haraf ataf ni yang popular dalam Al-Quran ada berapa tuan-tuan? Ada 5 yang popular dalam Al-Quran. Ya? Kita punya bahasa Arab Al-Quran. Maka contoh yang saya ambil semua daripada Quran. Boleh? Yang pertama tuan, kita ada haraf ataf yang kita sebut sebagai wa. Kemudian kita ada fa. Ya. Seterusnya kita ada apa tuan? Summa. Kemudian yang keempat kita ada apa? Au. Seterusnya yang terakhir kita ada am. Ini dia 5 haraf penyambung cerita yang popular dalam Al-Quran. Kita ada wa, fa, summa, au dengan am. Apa makna dia tuan? Wa terjemahannya ialah dan. Yang ini kita dah belajar. Kemudian kita ada fa. Fa terjemahannya maka. Ya. Fa terjemahannya maka. Seterusnya kita ada summa terjemahannya kemudian. Kan? Kemudian kita ada au. Ya. Au dengan am terjemahannya sama. Kedua-dua terjemahannya adalah atau.
Au terjemahannya atau. Am pun terjemahannya atau. Apa beza au dengan am? Saya dah bagi tahu pada minggu lepas, tuan. Orang Arab kalau pilihannya banyak, maka mereka akan gunakan au. Engkau kena pergi sekolah dengan Ali, atau Ahmad, atau Kasim, atau Siti, atau Zainab, atau Wahab, atau Izzuddin, kan? Kalau banyak pilihan, maka orang Arab akan guna au. Tetapi kalau pilihan ada dua sahaja, kita kena pilih satu daripada dua, maka kalau dua saja pilihan, orang Arab waktu itu dia akan gunakan am. Ya? Hal turidu amla. Kau nak ke tak nak? Dua pilihan kan? Nak ke tak nak? Kalau dua pilihan, maka orang Arab akan gunakan am. Orang Arab tak akan guna hal turidu aula. Kau nak ke tak nak? Tapi orang Arab akan guna aturidu amla. Kau nak ke tak nak? Fahimtum amla. Faham ke? Faham atau tidak? Tulis dekat ruangan komen. Senang ke susah? Ya? Tulis dekat ruangan komen tu. Senang ke susah? Ya? Wa terjemahannya dan. Fa maka. Tumma kemudian. Au dengan am sama tuan-tuan. Atau tetapi penggunaannya ada tempat-tempat dia tuan. Ahsantu. Untuk haraf ataf ni, untuk haraf penyambung cerita ni dia tak susah tuan. Cukup kita kenal. Haraf ni kita kenal, tahu nama, tahu fungsi, tahu cara guna, selesai. Selesai tuan. Ya, baik. Seterusnya tuan, yang kedua, yang kita dah belajar pada minggu lepas, apa dia? Satu lagi topik yang terkait dengan apa tuan? Terkait dengan fa'al. Fa'al